إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. الحمد لله. Tuan-tuan dan puan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah malam ni kita masuk bab yang ke-9 pada menyatakan tentang satu sifat mazmumah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu ujub. Ujub ni daripada perkataan al-ajab. Kita panggil ajaib lah. Ajaib ni sebenarnya asal di dalam bahasa Arab terpegun. Lalu sifat terpegun dengan diri sendiri ni adalah bisikan syaitan yang dia berusaha untuk menggagalkan niat yang betul dalam kita melakukan sesuatu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia juga adalah satu sifat besar diri yang ada dalam, yang tersembunyi dalam diri seseorang. Berbanding dengan takabur, takabur ni kelihatan perangai tu. Dia tolak benda yang betul dan dia remehkan orang lain. Orang main bagi tahu yang ni dia tak ada peduli apa aku. Ni takabur, sombong. Adapun ujub, dia duduk dalam. Dia rasa syok sendiri, dia rasa dia paling kemas. Dia ada hampir ada perbezaan antara riya dan ujub. Namun riya ini dia lebih kepada nak menunjuk kepada orang. Daripada perkataan ra'a, melihat, dia nak memperlihatkan kepada orang. Tapi ujub ni duduk seorang-seorang pun dia boleh jadi. Tu. Riya ni kalau dia takbir, ada orang, tu dia berasa orang tengok dia elok. Ujub ni lagi masalah. Dia naik kereta seorang-seorang dia, tak ada apa tengok pun dia rasa kereta aku paling besar, kereta aku paling hebat. Dialah yang paling berguna di kalangan masyarakat yang ada di kampung atau di taman dia. Ini ujub. Ketahuilah olehmu bahawasanya ujub itu membilang, yakni menganggap besar ia akan dirinya. Dia rasa, dia anggap diri dia paling besar, paling baik, paling hebat. Atau satu kelakuan daripada segala kelakuannya. Atau apa yang dia boleh buat itu lebih besar pada orang lain. Seperti ilmunya dan ibadatnya. Dia rasa ilmu dia lah yang paling banyak, paling tepat. Dialah yang paling pandai hurai. Dialah yang paling, macam-macam yang dia rasa. Dan juga ibadahnya. Dan tiada takut ia akan hilangnya. Dan lupa ia akan bahawa semuanya pemberian Allah Subhanahu wa taala baginya. Dalam keadaan itu, dia rasa apa yang dia duk seronok itu adalah kekal kepada dia. Hartanya takkan hilang, takkan habis. Jawatan dia takkan ditarik. Segak atau cantik dia akan kekal. Dia merasa lagu tu. Dan kemudian dia seolah-olah lupa bahawa segala pemberian dan kelebihan yang ada padanya adalah datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jika melihat ia akan nikmat Allah Ta'ala atasnya dengan ilmu dan amal dan lainnya,
dan takut ia akan hilangnya. Maknanya sepatutnya jika kita memperolehi sesuatu yang lebih daripada orang, kita kena rasai bahawa itu adalah pemberian Allah dan mungkin kita akan kehilangan dia. Ya, ilmu boleh lupa, duit boleh habis, jawatan boleh hilang, kesihatan boleh merosot. Umur kita memang kuih duk habis, kuih tua. Hak cekang-cekang kita kuih redak-redak dah. Mata kita yang terang pun semakin kabur. Gigi yang penuh semakin gugur. Apa yang kita boleh tahan daripada ketentuan Allah, tak boleh tahan. Nah, dan sukacita ia dengan nikmat Allah atasnya, kerana nikmat itu datang daripada Allah. Maka tiada ada ia ujub, dan ujub itu sebab bagi takabur. Maknanya kalau dia rasa semua tu daripada Allah, dia akan lihat segala yang di tangannya adalah kecil dan sementara. Dia tak perlu pun untuk membanding-bandingkan dengan orang lain. Dia tak perlu pun dia rasa hebat. Orang nak kena ra'i dia, nak kena hormat dia, nak kena patuh dengar dekat dia. Tak. Kerana semua akan hilang. Sebutlah manusia paling kaya di dunia, bahagian besar maka telah mati. Yang paling berkuasa dah mati. Yang paling segak dah tak ada dah, habis. Tunggu giliran kita pula. Lagu tu je. Dia kuih duk main, tak ada siapa tiap hari kuih segak, kuih muda, kuih sihat, tak ada. Semua semakin menuju kepada kebinasaan. Dan bila tiada sifat ujub, maka tidak akan ada sifat takabur. Yang kita sebut tadi, ujub dia perasaan. Yang duk layan, akhirnya dia keluar. Dia jadi satu perangai. Orang tegur apa pun tak boleh. Orang kata pun dah, bukan salah kami, jangan tuding jari kepada kami. Lah. Kalimat tuding ni dia viral. Yang kata kat siapa habis? Siapa yang salah? Kita bawahan juga salah akhirnya. Atas tak salah juga. Berapa keputusan dan ketetapan yang sangat longgar. Akhirnya yang salah ialah kita yang di bawah. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Takabur ialah hilang pertimbangan. Tak dapat membezakan mana yang betul, mana yang salah. Apatah lagi jika suatu teguran itu datang daripada bawah. Maka dahulunya hamba langsung tak boleh kata kepada tuan dia. Tegur siap. Orang miskin langsung tak boleh kata apa kepada orang kaya. Rakyat biasa tak boleh kata apa kepada pembesar dan pemerintah mereka. Datang Islam menyamaratakan. Ang kaya banyak mana pun kena dengar daripada orang lain. Kamu tuan besar mana pun kena dengar daripada orang bawahan kamu. Kamu berkuasa tinggi mana pun, kalau kebenaran datang daripada pihak yang lebih rendah, kamu wajib dengar. Nah, dan perbezaan antara keduanya bahawasanya takabur itu melazimkan ia akan mereka yang takabur ia atasnya. Dan ujub itu ketentuan dengan seorang diri. Maksudnya takabur dia terlibat dengan orang lain. Ada pihak lain. Adapun ujub dia seorang-seorang, macam kita sebut tadi. Dan bahawasanya ujub itu kelakuan hati yang dicela pada syarak. Ujub ialah kelakuan dalaman, kelakuan hati. Maka
apa yang dibanggakan oleh hati, seolah-olah dialah penentu kepada segala nikmat yang dia dapat, dia perolehi, maka ini dicela pada syarak. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Sebab itu Nabi ajak kita, bila tiap kali kita lepas makan, banyak atau sikit, kenyang atau tak kenyang, kena sebut Alhamdulillah. Paling kurang Alhamdulillah. Sebab apa? Nak kembalikan hak baru kita makan tadi kepada Allah. Segala puji bagi Allah. Maknanya, terima kasihlah sebab bagi kami makan. Supaya teringat beberapa suap yang kita makan tadi milik Allah. Apatah lagi yang lebih banyak daripada itu, rumah kita. Itu ada doa masuk rumah, ada doa keluar rumah. Nak bagi kita teringat bahawa itu semua pemberian Allah. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Bayangkan tiba-tiba seseorang itu tak boleh makan. Nak buat apa? Baik, dia boleh makan. Lepas makan tak boleh buang. Dia kena belah perut sebab lepas makan tak boleh buang. Dia tutup. Terheran, belum ni duk berak okey. Hari sakit perut tu, angin pun tak boleh keluar, apa pun tak boleh keluar. Bayangkan. Ya Rabb. Dan dia sangat menyakitkan. Hilang nikmat cukup besar. Bila najis tak boleh keluar. Rupanya ada sesuatu yang berlaku. Maknanya proses mula jadi itu terhalang dengan satu sebab. Masya Allah. Maka terhalang satu nikmat. Apa kita boleh buat? Serah kepada Allah di samping kita berubat. Baik. Tambahan lagi, membinasakan ia akan pahala ibadah. Lebih pada tu, ibadah yang kalau seseorang tu buat, kemudian dia syok sendiri, dia rasa kemas, ujub. Orang tak tengok pun ujub ni, orang tak tengok pun. Tapi dia berasa seorang-seorang dia. Dialah pagi-pagi duk main-main subuh, dialah duk duha tak menang tinggal, dialah witir tak menang tinggal, dia berasa ini masalah. Akhirnya ia menghilangkan dan membinasakan pahala ibadah tersebut. Telah berfirman oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yauma Hunain idz a'jabatkum kathratukum falan tughni 'ankum kathratukum syai'a. Artinya, sebut olehmu hai Rasulullah akan hari memerangi kamu akan puak Hawazin pada lembah yang dinamakan dengan Hunain yang terletak antara Mekah dan Taif. Mekah tu tuan-tuan buang alif lam dia. Dia tak boleh ada alif lam. Dia Makkah. Tak boleh Al-Makkah. Ya Allah peringat. Perang Hunain ni pasal apa? Ketika kamu menyukakan akan kamu, yakni kamu rasa kagum, terpegun dengan banyaknya bilangan kamu. Perang Hunain ni dia berlaku selepas pembukaan kota Mekah, awal tahun ke-9 Hijrah. Tahun ke-8 Nabi bawa 10,000 tentera daripada Madinah menuju ke Mekah untuk tawan dan bersihkan kota Mekah daripada syirik. Kerana Masjidil Haram adalah rumah Allah pertama yang dibina. Kaabah adalah tempat ibadah untuk sembah Allah yang pertama dibina. Tiba-tiba diletakkan berhala untuk disembah. Jadi Allah perintahkan Nabi patah balik pergi Mekah, bebaskan dia. Alhamdulillah dibebaskan. 10,000 tentera Nabi ditambah dengan 2,000 di kalangan orang-orang Quraisy yang baru peluk Islam. Hawazin dan juga Banu Thaqif, mereka ni intai peluang untuk jadi ketua kepada Arab. Sebab Quraisy
ketua Arab dah jatuh. Kata Quraisy dah jatuh. Lah jom kita pergi perang Muhammad. Kalau Muhammad kalah sallallahu alaihi wasallam, kita jadi ketua kepada Arab pula. Kemuliaan Quraisy sudah hilang. Jadi gabung dua kabilah ni, penduduk Taif iaitu Banu Thaqif dengan Hawazin, Banu Hawazin. Apa depa buat? Depa lebih kurang 7,000 tentera, sedang tentera Nabi 12,000. Depa nak bagi menang sungguh-sungguh perang tu, depa bagi arahan kepada tentera depa, hampa bawa segala anak, bini, hamba, harta, binatang ternakan yang ada semua heret keluar, letak di medan perang. Tak di belakang. Supaya apa? Hak duk perang ni, kalau berasa nak kalah, kalih nak lari, tengok anak bini dia dah. Tengok lembu dia, kambing dia, mah dia bertimbun, unta dia. Kalau dia lari, semua itu akan ditawan dan diagihkan oleh pihak yang menang. Maka dia akan bagi semangat, jangan lari, pergi perang juga. Tu. Dia tekad mesti menang supaya jadi penghulu Arab. Di pihak sahabat, dalam jalan tu berkata, kita kali ni tak ada masalah kot. Kan sebelum ni duk perang sikit, tentera Nabi sikit. Yalah, menang tapi teruk nak menang lah. Bila banyak, timbul rasa kagum dan bersandar kepada bilangan. Apa jadi kata Allah, maka tiada mengkayakan oleh banyak kamu itu daripada kamu akan sesuatu. Yakni bilangan hak banyak tu tak bagi apa-apa pun kekuatan dan faedah kepada kamu. Kalau 12,000 dikejutkan oleh serangan musuh di lembah Hunain dan mereka lari. Tinggal beberapa orang yang duduk dengan Nabi, di antaranya Abu Sufyan, Al-Abbas. Abu Sufyan baru masuk Islam. Al-Abbas paknakan Nabi SAW. Nabi pun kata, wahai Abbas, panggil mereka. Abbas ni suara dia kuat. Beritahu bahawa aku adalah Nabi yang benar dan Allah akan bantu. Duk lari buat apa? Tu. Allah tegur sikit awal-awal tu. Akhirnya dia patah main balik, perang, menang, dan mereka dapat rampasan harta rampasan perang yang cukup banyak sepanjang sejarah peperangan antara Nabi dengan musuh. Ala kulli hal. Artinya tiada menolak ia daripada kamu akan sesuatu, daripada pekerjaan seteru kamu. Maknanya hak banyak tu tak boleh halang kamu pun. Dan sempit pada perasaan kamu oleh bumi serta luasnya, kemudian lari kamu membelakangkan akan seteru. Ini Allah cerita balik. Patah mereka ni lari tinggal Nabi SAW. Namun selepas itu Allah, maknanya mereka kukuhkan mula pendirian, Allah beri kemenangan. Sabda Rasulullah SAW, thalathun muhlikat, syuhun muta'. Bukan syuhun, buang titik kha tu. Syuhun muta' wa hawan muttaba' wa i'jabul mar'i bi nafsihi. Bermula 3 perkara membinasakan ia akan yang mengerjakannya. Yang ini ada 3 perkara yang membinasakan seseorang itu bila dia buat. Pertama, kikir yang diikuti. Syuhun ni kedekut ya amat. Kata kita. Dia al-bukhlu, bakhil, kedekut juga. Asyuh, dia kedekut dia ni. Kalau bakhil, kedekut duit dia. Dia ada duit tapi dia berat nak bagi. Kalau ada kepentingan. Syuh ni, duit orang pun dia kedekut.
Dia tengok orang sumbang, dia kata, mereka ni tak sayang duit ke? Tu. Tengok orang sumbang pun, dia berasa rugi. Ni cukup tahu. Ada orang panggil gitu. Dia kata, apa? Boleh bina masjid sampai 3 juta. Macam-macam boleh buat. Tu. Ni masalah. Nah, kedekut yang diikuti, maknanya rasa kedekut je, tak mau bagi. Orang tu ikut perasaan kedekut dia. Kedua, keinginan nafsu yang diturut. Nafsu ni dia nak apa pun, sama ada yang boleh atau yang tak boleh. Bukan semua benda boleh kita kena turut. Ya, ada duit, ada kemampuan, tapi bukan kena belanja semua, bukan kena miliki semua. Ada orang kereta dia ambil tak tahu kunci kat mana satu. Himpun. Ya Rabb, ada naik. Hanya terlalu boros, walau harta dia sendiri, tapi dilarang. Dan ketiga ialah menyukakan dan membilang baik oleh seseorang akan dirinya. Dia rasa diri dia lah paling baik, paling banyak ibadah, paling itu dan paling ini. Dan berkata Sayyiduna Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, al-halaku fi ithnain, al-qunut wal-ujub. Artinya, bermula binasa itu ada ia pada 2 kelakuan. Kebinasaan seseorang terdapat pada 2 perkara. Pertama, putus asa daripada rahmat Allah. Ni pun mainan syaitan. Ni punca orang bunuh diri banyak. Di kalangan orang Islam Melayu kita pun ramai yang membunuh diri. Kenapa? Kerana dia dah rasa seolah-olah dia tak berguna lagi dah. Tak ada jalan dah untuk dia hidup dengan elok. Musibah yang dia hadapi adalah musibah yang sebenarnya cukup berat, tak boleh ditanggung, lalu dia ambil keputusan bunuh diri. Orang ni adalah orang yang berputus asa daripada rahmat Allah. Tuan puan dirahmati Allah. Bila sifat putus asa dia mai, dia akan hilang rasa bergantung dia dengan Allah. Dia tak akan cari penawar daripada Allah. Maka seorang itu terlibat dengan zina contohnya. Sebab apa? Nak hilangkan rasa sedih dia. Dia minum arak. Nak bagi lupa benda-benda berat yang menimpa dia. Dia ambil bahan-bahan terlarang, syabu, dadah, macam-macam lah. Yang kononnya boleh menghilangkan rasa sedih, sepi, tekanan yang menimpa dia. Dia adalah orang yang berputus asa daripada rahmat Allah. Yang kedua, menyukakan akan seseorang oleh dirinya. Dia berasa seronok dengan diri sendiri. Ni, ujub. Baik. Hanya sahaja menghimpun oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu akan 2 kelakuan ini, kerana bahawasanya orang yang putus asa tiada menuntut ia akan kebajikan, kerana tiada harap ia akan dia. Orang yang putus asa dia takkan buat baik dah. Tak, biar aku. Dosa aku cukup berat dan besar. Mana boleh Allah ampun dah. Ni. Sedang Allah mengampunkan. Dosa besar mana pun Allah ampunkan. Bahkan syirik, jika seseorang itu bertaubat sebelum dia mati, Allah terima taubat dia. Kecuali kalau dia mati dalam keadaan syirik, yang tu masalah. Dan orang yang ujub itu tiada menuntut ia akan dia, kerana sangkanya telah mendapat ia akan dia. Orang yang putus asa, dia takkan buat baik kerana dia tak mengharapkan lagi kebaikan. Orang yang ujub pula, bangga diri pula, dia
dia pun tak mencari kebaikan kerana dia sangka dia telah dapat. Kita tak apa, aku duduk semayang pun, aku duduk sedekah, aku Allah umrah kalau tak boleh pi pun tak apa, 14 kali dah pi. Tu. Dia rasa segala ibadah, kebaikan, kebajikan yang dia buat, dia telah dapat, confirm. Walhal boleh hilang tuan-tuan dan dirahmati Allah. Ada kebaikan yang dibuat puluh tahun lalu, tiba-tiba bila diungkit, dicerita, dibangga-banggakan, hilang. 40 tahun tu habis. Ya Rabb. Sebab itu amalan kita, niat kita harus berterusan kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan ditanya akan Sayyidatuna Aisyah. Sini dia tulis Siti Aisyah. Siti ni asal dia daripada perkataan Sayyidati. Sayyidati. Guru kami Syekh Fahmi Zamzam, dia kata, kenapa orang Melayu suka buat nama Siti? Siti Aisyah, Siti Khadijah, Siti Hajar, apa semua ni? Rupanya dia adalah daripada perkataan Sayyidati, puanku. Kalau lelaki Sayyidi, Sayyid, perempuan Sayyidah. Tapi bila orang Melayu kita dengar orang Arab cakap, Sayyidati, dia panggil Siti, Siti. Dia berat untuk panjang. Sayyidati berat. Kalau Sayyidi dia kata Sidi, ya Sidi. Ya Sidi dia berat untuk syaddahkan, ya Sayyidi. Itu kalau bahasa baku. Kalau bahasa cakap dia ya Sidi, apa yang itu? Ya Siti kalau perempuan. Kita tahu Siti. Balik pada Mekah, buh nama cucu Siti Aisyah. Itu asal dia. Ala kulli hal, tak ada masalah pun. Dia di segi makna tu kurang lah. Dia asal dia Sayyidati, makna kataan penuh dia. Baik, dia sampai masuk dalam bahasa kitab ni. Baik, ditanya akan Sayyidati Aisyah radhiyallahu anha, bila masanya ada seorang itu mengerjakan kejahatan. Dia kata, bilakah seorang itu boleh terlibat dengan kejahatan? Maka menjawab ia, apabila menyangka ia akan dirinya berbuat kebaikan. Allahu Akbar. Berat itu. Macam mana nak masuk syurga? Duk rasa buat baik pun tak boleh. Buat jahat telah dah. Rasa aku ni buat baik banyak ni, tu pun salah. Ya. Kerana apa? Dia menghilangkan pengharapan kita terhadap Allah. Dia bagi kita berasa sandang kepada amalan kita, sandang kepada duit yang kita sedekah, sandang kepada haji yang kita buat, sandang kepada puasa, tapi tidak bersandar kepada Tuhan yang mensyariatkan semua ini, iaitu Allah. Dan memandang seorang lelaki kepada Al-Imam Bishr bin Mansur rahimahullahu ta'ala pada ketika memanjangkan ia akan sembahyang dan mengelokkan ia akan ibadah. Maka tatkala selesai ia daripada sembahyangnya, berkata ia bagi laki-laki itu, jangan menipu akan dikau oleh barang yang engkau lihat daripada aku. Kerana iblis mengerjakan ibadah dan sembahyang ia beribu-ribu tahun, kemudian jadi ia kepada barang yang jadi kepadanya, iaitu jadi ia kufur wal'iyadhu billah. Ada seorang alim sedang salat, diperhatikan oleh seorang yang lain. Lepas dia selesai salat, dia kata, kamu jangan tertipu dengan solat dan ibadah yang aku buat. Nampak elok, mungkin lendir, tapi hakikat dia akulah tahu. Waktu aku duduk semayang tadi, ni hati aku duduk tak mana,
fikiran aku duk tang mana? Aku fokus kepada Allah atau kepada kamu yang melihat? Jangan tertipu. Kerana Iblis mengerjakan ibadah beribu-ribu tahun, kemudian akhirnya dia kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahui olehmu bahawasanya sebab ujub itu adalah jahil, dan bahawasanya ubatnya adalah ilmu. Jahil ni makna bukan tak erti apa dah, tapi dia masih kekurangan ilmu hakikat, maknanya ilmu yang benar-benar menyebabkan dia merasai akan pemerhatian Allah ke atas dia. Ni orang tu kata ilmu hakikat, makrifat apa semua tu, dia bukanlah ilmu yang payah, berat, nak kena piduk bertapa dalam gunung, dalam gua, kan, nak kena pergi minum air telaga ke apa. Dah, dia bukan ilmu yang khusus milik siapa pun boleh dapat, dan tak perlu pelik dalam menuntut ilmu tu. Alam Melayu kita ni dia suka ilmu makrifat hakikat ni, dia suka nak kait dengan maqam-maqam yang payah. Maqam-maqam yang payah. Tambah kita ni hak duk bicara tentang bab fiqh ni, dia kata depa ni tak sampai maqam hakikat ni. Duk sembang bab nak rokok lagu mana, sujud kaki tak ke mana. Hak sampai maqam makrifat apa? Hak sampai tak gaduh mayang. Tu. Ni dahsyat. Dia kata kita ni, bapa Allah kata wa aqimis salata li dzikri, solatlah untuk kamu ingat kepada aku. Depa ni geng ingat ni, zikir pusing buat tasbih sampai 1000 kali sampai tak ada mayang. Ini masalah tu, bukan hakikat makrifat tu, sesat. Tapi ya, kita jangan hanya terikat dengan fizikal ibadah saja. Kita jaga bau kita, ketiak kita, siku kita aja. Tapi tak jaga hati ketika ibadah. Tak jaga orang di sebelah kita ketika selesai kita buat ibadah. Jadi awal, insya-Allah. Baik. Jadi tak boleh, kita memang kena sampai kepada maqam ma'rifah. Maknanya kenal dan rasa sungguh kita diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketahuilah olehmu bahawasanya sebab ujub itu adalah jahil, dan bahawasanya ubatnya adalah ilmu, yakni mengenali sungguh-sungguh siapa yang memberi arahan untuk kita melakukan ibadah dan kebaikan. Iaitu kata Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah bahawa sesungguhnya dialah Tuhan, dialah tiada ada melainkan dia kecuali dia. Annahu la ilaha illallah, bahawa tak ada siapa pun yang boleh dinobatkan sebagai Tuhan kecuali Allah. InsyaAllah nanti kita sambung peranggan ni balik. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.